الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya kita bersama-sama pada pagi ini. Nasib banyak diucapkan Tuan Pengerusi, bahagia Tuan Imam, barisan Jawatankuasa Masjid Al-Muttaqin, pemimpin-pemimpin yang sekarang hadir, tempatan di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersama-sama dalam kuliah ilmu, kuliah subuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, besarnya iman Allah bagi ke kita. Tadi beberapa ramai orang tertidur, terlelap malam tadi, terlupa kita nak minta banyak umur, tapi pagi tadi Allah bagi lagi umur kat kita. Tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi kecewa, aduh kenapa lah hidup lagi. Maknanya Allah sayangkan kita, Allah bagi peluang kat kita. Bukan makna orang yang Allah Ta'ala ambil nyawa tak sayang lagi, Allah sayang tu sebab Allah panggil dia. Jadi apa-apa pun kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita minta dengan Allah Ta'ala tak dapat, kita minta tak dapat, macam mana kita minta sangka baik dengan Allah. Kita berdoa kepada Allah. Dan sebab ada orang minta doa dengan Allah ni yang dia tiga keadaan saja. Pertama, Allah bagi sama macam mana yang kita minta. Kedua, Allah tak bagi sama macam yang kita minta, tapi Allah nak bagi lagi baik lagi. Ataupun yang ketiga, Allah tak bagi sama macam kita minta, Allah tak bagi macam yang kita minta, tapi Allah simpankan di akhirat untuk kita tetap dapat. Jadi mana kata, kena sangka baik dengan Allah. Jadi hari ini kita membincangkan topik sakit dan penyakit. Sakit dan penyakit. Kalau kita tengok dalam bab sakitlah. Penyakit ni adalah apa pun juga bentuk perubahan pada badan kita dalam bentuk sakit yang menyebabkan badan kita tidak boleh berfungsi seperti biasa. Mungkin tidak rasa stabil, mungkin rasa tak tenteram, tak tenang. Mungkin makan pun hilang selera. Ya Allah Ta'ala bila bagi penyakit dekat kita ni, Allah Ta'ala tarik tiga perkara. Allah tarik tiga perkara. Pertama, Allah tarik kesegaran badan. Kedua, Allah tarik selera makan. Dan ketiga, Allah tarik dosa-dosa kita. Tapi bila Allah sembuhkan kita, Allah kembalikan balik kesegaran badan. Allah kembalikan balik rasa selera makan, bertambah makan. Tapi Allah tak kembalikan dosa-dosa kita. Itu sebabnya kalau kita dapat penyakit, jangan kita mengumun. Digambarkan dalam kitab Mukashafatul Qulub oleh Imam Al-Ghazali, ada seorang Nabi ini, dia beribadah selama 50 tahun. Tidak ada disebutkan siapakah Nabi ini. Dia beribadah selama 50 tahun, tapi selepas 50 tahun itu Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya aku ampunkan dosa kamu. Aku ampunkan dosa kamu. Maka berbunyilah Nabi ini. Dia kata, bukankah aku ini seorang Nabi dan aku tidak berdosa? Kenapa pula kau nak ampunkan aku? Macam itulah dia bertanya. Maka dengan perintah Allah, sebatang pokok telah pun menghimpap kaki Nabi tersebut. Tak tidurlah Nabi itu malam tu, kerana himpap kakinya. Berdonyut-donyut tu disuruh kata orang utara tu nyut-nyut kan? Berdonyut-donyut tak apa itu. Dan sampailah ke pagi, dia kata, ya Allah sakitnya, ya Allah sakitnya. Pagi itu pokok tu bersuara dengan izin Allah, bercakap pokok tu dengan Nabi itu, sesungguhnya Allah telah memberitahu bahawa ibadah kamu yang 50 tahun itu tak dapat nak menembus satu keluhan kau kepada Allah. Apa yang sebab kita tengok beberapa kali mengeluh sehari. Selipai hilang mengeluh, kan minyak habis mengeluh, dan rotek mati mengeluh ya kan. Bahal kita yang minta dulu semua beli kereta. Kalau tak nak mati rotek, jangan beli kereta. Senang. Kan sibuk nak beli kereta. Beli kereta mengeluh pula bayar bulan-bulan. Macam itulah cerita kan. Itu sebab orang dulu tak ada heboh. Tak ada kereta, tak ada motor, tak ada basikal, jalan kaki relax, sihat walafiat kan.
Tak ada masalah, itu cerita. Jadi sakit dan penyakit ini semua adalah ujian kepada kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani daripada Abu Umamah, Allah berfirman kepada malaikat yang bermaksud, pergilah kepada hamba-Ku, lalu timpalah bermacam-macam ujian kepadanya, kerana aku mahu mendengar suaranya. Dan adakah kita respon apa? Kan? Hadis ini menjelaskan bahawa Allah Ta'ala memerintahkan malaikatnya tak pernah menderhaka dan tetap melaksanakan apa yang Allah perintahkan untuk melakukan pelbagai ujian dan dugaan kepada hamba-hambanya. Dengan dugaan ujian ini diharapkan akan terkeluarlah suara hamba itu. Namun begitu, sekiranya tak terkeluar pada suaranya, ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Kan orang boleh cakapkan dengan orang, boleh kabur-kabur dengan Allah Ta'ala dalam hati pun Allah tahu. Sungguhnya kehidupan itu tak sendiri daripada Allah tahu. Sungguhnya kehidupan itu tak sendiri daripada kesenangan dan kesusahan, kesukaan dan kedukaan silih berganti. Baru dia beli barang, baru beli barang, cantik barang, beli TV baru, lepeh, flat screen, baru beli meja yang mahal lah kat kedai perabot tu. Baru duduk satu malam makan, besok tu banjir meja. Yang contoh kan, jadi mereka kata Allah uji kita, baru beli, tak suara dia orang. Baru beli dah habis. Aduh, apalah hidup dia ni? Adakah hidup dia berasaskan kepada meja yang dibeli? Adakah hidup dia berasaskan TV yang kita tengok? Kan? Jadi fikir-fikirkanlah kan. Jadi dalam hadis ini juga Allah mengingatkan bahawa kesenangan kesusahan itu adalah ujian Allah kepada hamba-Nya dan ia adalah sunnatullah. Demikianlah halnya manusia kepada mereka telah mengaku diri mereka beriman. Tentulah Allah SWT akan menguji sejauh mana keimanan mereka terhadapnya. Dan hal ini Allah telah berfirman, apakah manusia mengira bahawa mereka adalah dibiarkan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka belum diuji. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua hingga yang ketiga. Jadi kadang-kadang kita itulah macam kita nak cakap kita hebat, nak cakap anak kita pandai belajar, kena ambil pesa. Kan ambil pesa kena uji dulu. Cakap pandai anak, aku pandai ambil pesa, fail terangkuk. Macam alasan nak keluar kan. Jadi Allah Ta'ala menjadikan kehidupan dunia ini sebagai tempat ujian supaya manusia mendapat ganjaran di atas usaha mereka itu. Semakin besar ujian, semakin besar ganjaran pahala yang diraih oleh seseorang itu di hari akhirat kelak. Di antara rahmat Allah SWT kepada hamba-hambanya ialah Allah memberikan contoh dan panduan bagi manusia dalam menghadapi ujian supaya manusia dapat menghaluinya sebaik mungkin, seterusnya mendapat ganjaran syurga. Oleh itu menjadi tanggungjawab manusia mempelajari dan memahami bagaimana caranya menghadapi ujian di dunia ini mengikut pedoman yang telah diberikan. Ujian pula terbagi kepada dua, iaitu ujian kesusahan dan ujian kesenangan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala beritahu apa? Tiap-tiap diri akan merasai mati dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-35. Itu sebab hidup kita ni kita memang boleh cakap dengan orang sabarlah kan. Tapi orang yang menanggung tu bukan semudah itu. Kita memang cakap cubalah kau sabar. Kita siapalah cuba kau sabar. Tapi kita tak kena. Bila kita kena kat tempat orang tu, kita lagi tahu tak sabar daripada orang yang sabar. Kan? Mana tu sebabnya kadang-kadang kita tengok bukan ujian berbeza-beza. Kan? Itu sebab saya kata buka manajer ke masjid dalam tadi kan saya kata kita tengok di Kelantan, di Terengganu, Kedah sendiri dipahami yang dah biasa banjir lah. Dia lain cara dia menghadap banjir. Kan? Orang Seremban baru pakai betis dah bising. Bila mana bantuan tak sampai baru pakai betis. Di Kelantan tu dah tenggelam bumbung dia tinggal sikit lagi dia relax sama apa dah bumbung tu. Macam tak ada apa-apa kejap itu lagi dia. Kan? Imam kampung masa peristiwa banjir tu beralih ke lapangan. Bayangkanlah rumahnya je beralih nombor rumah bertukar. Kan? Kat simpang kampung kan pergi tak nak beritahu relax. Kereta tenggelam, kereta terbalik, kereta hilang rosak, kena repair overhaul balik ini biasa. Nampak?
Nampak tak yang bising-bising tu, yang mau maki macam-macam apa tu? Kan tadi dah sebut tadi, nak dengar, nak tengok suara, apa suara yang keluar. Bila cakap dah habis dibalun pula. Ni penceramahan cakap apa pandai, dah Ustaz Jafri kena. Cakap pandai buat lah. Ustaz Jafri bukan tak tolong orang, dia tolong juga. Tapi takkan nak tunjuk ke orang semua. Tunjuk lah, inilah dia, riak, tunjuk ke orang pun payah juga. Itulah penyakit kan. Bersuara apa yang kita suarakan. Tapi kalau kita, alangkah baiknya kalau kita boleh menerima dengan hati yang terbuka. Amat menakjubkan umatku bila diberikan nikmat dia bersyukur, dan bila diberikan ujian dia bersabar. Kerana dia sebut amat menakjubkan. Mana hebat orang yang boleh sabar. Sabarnya tiga keadaan. Dan kata Imam Al-Ghazali, sabar yang pertama adalah sabar untuk taat perintah Allah. Itu akan mendapat 300 tingkatan darjat pahala. Yang mana di antara satu darjat itu dia punya jarak di antara langit dan bumi. Dan yang kedua, sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Itu dapat 600 tingkatan darjat pahala. Dan paling tinggi, paling hebat sekali adalah bersabar dengan ujian dan musibah, yaitu dapat 700 tingkatan darjat pahala. 700 tingkatan darjat pahala bersabar dengan ujian dan musibah, termasuklah ujian sakit dan penyakit. Al-Quran juga memaparkan beberapa contoh ujian yang berlaku, dan Allah SWT juga telah menetapkan bahawa ujian yang paling sukar ialah ujian kepada para nabi dan rasul, supaya menjadi contoh kepada manusia yang lain dalam menghadapinya, dan supaya mereka tidak berputus asa kerana merasakan ujian mereka lah yang paling berat. Kan? Itu sebabnya kalau kita tengok Nabi itu, apa yang dia tak kena cakap. Nabi semayang, Nabi beribadah, macam mana bini Abu Jahal, bini Abu Lahab buat apa. Dia semayang, dia sujud, kemudian bini Abu Jahal dan bini Abu Lahab ambil isi perut unta tu yang busuk tu, tapi dia letak kat takut Nabi dan memain-mainkan Nabi. Fatimah datang, faham Fatimah, marah Fatimah, buat ayahnya macam tu. Tapi Nabi doa, Nabi tak balas balik. Apa yang Nabi tak kena? Nabi cakap, orang cakap Nabi ngisi, Nabi cakap Nabi gila. Balik daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, dia kata gila Muhammad ni. Satu malam dah sampai ke Masjidil Aqsa. Kan? Orang pergi berbulan-bulan, dia boleh satu malam sampai. Siap pulang balik, pergi balik tu buat apa? 2 halau. Malam tu sampai balik, orang gelakkan dia. Kita hari ni memanglah boleh percaya, sebab dengan berbagai kemajuan teknologi hari ini, dulu apa yang paling laju? Kuda lah yang paling laju. Tiba-tiba pula ada kenderaan yang lagi hebat, nama tu kan, Buraq. Ada kat Bali ni pun ada Buraq Oil nama. Kan? Kan? Buraq paling laju sekali kan. Jadi tuan-tuan nak laju kereta, motor, isi lagi Buraq Oil. Itu tujuan yang nama Buraq tu. Jadi mana kata orang kata Nabi macam-macam, orang betul Nabi macam-macam. Tu belum cerita diuji dengan sakit, tu belum diuji dengan buta. Nabi Yaakob kan tengok macam mana, kan? Kita tengok macam mana Nabi Yusuf, macam mana dengan ujian fitnah yang tahu, kan? Macam mana akhirnya dapat isteri yang sangat taat kepada Allah, kan? Siti Zulaikha bila nikah dengan Nabi Yusuf, dia punya sayang kecintaan pada Allah tu. Nabi Yusuf kan Nabi yang paling handsome sekali, kan? Maka bila isterinya tu nampak suami dah handsome-nya tu, bila dia taat pada Allah, dia cinta pada Allah, dia menyembunyikan diri dia. Dia jadi isteri Nabi Yusuf, menyembunyi diri dia, takut tengok ke suami tu, dia lupa pada Allah. Bayangkan tu, sorry pula tapi suami handsome. Dia macam tu pula. Kita tak ada lagi ditayang-tayang dalam media sosial, kan? Parah kan? Pening yang paling pening sekali itu bukan kahwin dia tunjuk media sosial, bercerai pun berjoget depan mahkamah. Kan? Tu tak tengok, itu pun penyakit kan tu. Kesian saya tengok tu. Berpenyakit orang macam tu. Kenapa kan? Orang pening makin ramai kan. Dan begitu juga kalau kita tengok dari segi ujian sakit dan penyakit ni, kita tengok juga macam mana contoh Nabi Ayub paling dahsyat. Dan ujian sakit kepada Nabi Ayub, kan? Manusia yang paling berat ujiannya adalah para anbiya.
Kemudian orang-orang yang serupa dengan mereka, lalu orang-orang yang paling serupa. Seseorang itu diuji menurut ukuran dalam satu riwayat kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya pun berat. Dan jika agamanya lemah, maka ia diuji menurut kadar agamanya. Maka ujian akan selalu menimpa seseorang, sehingga membiarkannya berjalan di muka bumi tanpa sebarang kesalahan lagi. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Di musim pandemik COVID-19 ini, kan, COVID-19, COVID-19, kembali COVID-19 mubah. Yang mana ramai manusia dijangkiti virus, kita tengok macam mana kesan yang berbeza-beza barang. Ada orang pakai ni, siap pakai PPE, bertugas kena. Ada orang langsung tak pakai pun tak kena, ada juga. Ada orang ambil vaksin kena, ada orang tak ambil vaksin tak kena, ada, memang ada. Bukan nak kata sebab vaksin tu betul tak betul, kan kata ni betul tak betul. Tapi nak katakan penyakit kamu semua sebab dia adalah daripada Allah. Cuma kita ni usaha. Jadi kalau orang tanya saya, Ustaz ambil ni, Ustaz ambil vaksin tu, Ustaz tak takut ke dikatakan sebagai tikus mamal? Saya kata pertama saya bukan tikus. Yang kedua, aku elok berjalan bukan duduk dalam mamal. Kalau orang tanya saya bukan pandai, saya tak pandai. Tapi dah mufti semua cakap hukumnya harus dan wajib, aku ambil lah. Apa nak maning-maning baru? Pasal kalau orang tanya apa salah ambil vaksin ni? Mufti semua cakap ambil, aku ambil lah ya Allah. Harus dan wajib jaga masalah. Betul lah tu. Kalau tak ambil, kau nyusahkan orang, kau sebar penyakit ke orang. Asal kau tak ambil, aku baca daripada satu mazhab WhatsApp nama. Yang kau jawablah, kan? Dia macam tu ya. Tuan-tuan, apa nak menimbulkan kepala? Ikhtiar. Kan? Bukan senang tu. Saya tanya, bang, betul saya tanya Datuk Dr. Zahari. Kan? Bang, betul ke bang ni? Aku cakap pasti tak ada lama tanya kita orang bukan senang-senang tahu apa keputusan tahu. Kita nama terjatuh masa muzakar fatwa kebangsaan tu, bincang mesyuarat, bincang tengok dulu isi kandungan dia apa semua. Harus tu sebab dalam tu tak ada unsur-unsur yang haram dalamnya. Wajib pula sebab nak jaga maslahah. So dua kombinasi tu, harus dan wajib tu kita hukumnya tu. Aku kenapa lah? Tak ada haram. Tak kisahlah salah nikah kau, Sinovac kau, Pfizer kau ambil. Ustaz dengar juga Pfizer nak ambil 10 kali pun kau ambil. Dah bukti kata ambil lah kan. Apa nak beriman? Kita banyak tanya macam nak pandai mana. Kan? Oh yang kau disuruh vaksin ni adalah merupakan dia kau buat badan kita. Kau ambil apa mungkin diploma kehutanan. Bukan tak ada kena-kena. Kan itu semua lah tu. Satu dapat belajar undang lagi tak ada kena-kena. Tapi kita tanyalah pada yang tahu. Yang tahu tu mereka dah buat kajian untuk kita. Mana-mana perlu tu kan. Vaksin ini merupakan antigen untuk tambah antibody immunity dalam badan kita untuk melawan penyakit. Itu saja. Ikhtiar. Tapi adakah dengan ambil? Itu macam ni lah. Macam kita ada kereta yang ada airbag. Bila accident dia keluar airbag tu. Pelanggar keluar airbag tu. Ada satu kereta tu, kereta kaca 660 tahun dah lama dah tu. Memang tak ada airbag langsung. Contohlah kan. Soalan kita nak tanya. Adakah kereta yang ada airbag tu takkan accident? Boleh jadi dia accident juga. Cuma mungkin tahap keselamatan dia tu lebih tinggi berbanding kereta kecil tadi. Tapi tak bermakna orang yang naik kereta kecil langgar confirm mati. Belum tahu juga. Kalau dia ada 5 airbag sekalipun yang dilunggah tu trailer 18 tayar. Kan? Tapi tu pun belum tentu lagi dia mati. Ingat tak yang satu lori yang sodol semua kereta dekat traffic light tu. Ingat tak? Keluar viral kan? Kau Cina tu keluar pada tingkat tu. Tentu atau tak ada keluar. Orang semua tepuk tangan dia. Kita jangan nak menindakkan kuasa Allah itu je. Tapi kita usaha. Maka kalau kita tengok oleh kerana manusia tak dapat lagi daripada ujian ditimpa penyakit, maka Allah telah melangkarkan satu kisah sebagai pengajaran kepada manusia supaya dapat menghadapi ujian tersebut dengan jayanya. Allah telah menguji Nabi Ayub AS dengan ujian penyakit yang berat supaya baginda AS boleh menunjukkan cara dan kaedah bagaimana mahu menghadapi ujian penyakit ini. Kan? Kalau kita tengok Nabi Ayub ni dia kena penyakit kulit. Kan? Penyakit kulit
dia makan semua isi daging Nabi badan Nabi Ayub. Dikatakan yang baik, yang elok dekat tubuh badan Nabi Ayub ni dua je yang elok. Yang lain semua habis dijangkiti penyakit. Dua yang elok tu apa? Yang elok tu hanyalah hati dan lidah dia. Hati tak dapat, mana tinggal satu lidah. Lidahlah berzikir dengan Allah banyak-banyak. Makin lama makin tak tahan. Sebab berbau badan itu, berbau. Ulat yang makan, dah ada ulat makan nanah-nanah kan. Bila makan tu terjatuh ulat tu. Kalau kita pijam, beri kau. Tapi Nabi Ayub ambil balik ulat tu, letak balik dekat nanah tu, takut ulat tu tak boleh nak makan. Sabar tak sabar tuan? Cuba kalau kita. Itulah dia Nabi Ayub. Kalau kita nak pergi banding dengan sakit yang kita ada, tapi tetap kita pergi ke mana? Macam saya pun, kalau demam, bukan tahan demam. Aduh, kan? Demam. Tak dapat ceramah hari ini, contohlah. Kan? Dia bukan mengeluh tak dapat ceramah. So, Allah datang balik, kan? Lagi panggil lagi. Macam tu. Dah mungkin lah, malam tadi dah mungkin. Bulan 3, hujung tahun bulan 12, Masjid Tok Bandar ni. Bulan 12 tahun depan dah mungkin lah. Dahsyat betul. Setahun. Malam ni terus tanya tahun depan ni. Hebat betul. Ya, insyaAllah. Jadi, Nabi Ayub ni tu dia, ujian dia. Dahsyat. Ya, sampaikan macam tu sekali. Cuma ada satu peristiwa, kalau kita tengok, nanti kita baca dulu. Tengok ya. Bagaimana kan surah Al-Anbiya Allah Ta'ala beritahu dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ayub ketika ia berdoa merayu kepada Tuhan dengan berkata, sesungguhnya aku ditimpa penyakit sedang engkaulah sahaja yang lebih mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani. Maka kami perkenankan doa permohonannya, lalu kami hapuskan penyakit yang menimpanya, serta kami kurniakan kepadanya keluarganya dengan segala lagi ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang taat kepada kami supaya bersabar dan mendapat balasan yang baik. Kan kalau kita tengok ni, dan ingatlah peristiwa hamba kami Nabi Ayub dia berdoa ni, dia kata sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan hasutannya semasa aku ditimpa kesusahan dan azab seksa penyakit. Maka kami kabulkan permohonannya serta kami perintahkan kepadanya, hentakkanlah bumi dengan kakimu. Selain melakukannya maka terpancarlah air, lalu kami berfirman kepadanya, ini ialah air sejuk untuk mandi dan untuk minum bagi menyembuhkan penyakit zahir dan batin. Dan kami kurniakan lagi kepadanya keluarganya satu rahmat. Surah Al-Sad ayat 41 hingga 44. Dia keadaan selama ni Nabi Ayub ni memang tahan. Dia tahan. Dia tak minta pun. Sampaikan isteri dia kata, wahai suamiku Ayub, kau minta dengan Allah. Kalau kau minta Allah, mesti Allah makbulkan. Tapi Nabi Ayub kata, apa sangatlah nak dikatakan tentang sakit aku ni nak dibandingkan. Aku sihat berpuluh tahun dulu aku tak komplain pun. Kenapa aku sakit yang aku nak komplain? Itu ada pandangan kata 7 tahun, ada yang pandangan hingga 17 tahun Nabi Ayub menanggung sakit. Kan? Jadi bila yang Nabi Ayub tak tahan, dia terdengar pula ada orang berbisik, berbual. Dia cakap apa? Tak apalah dosa Nabi Ayub sampai Allah bagi dia sakit macam tu. Yang itu yang dia tak tahan. Ada tak tahan dia macam seolah-olah jadi fitnah pula. Jadi itu yang dia kata. Dia minta Allah Ta'ala, hapuskanlah penyakit aku ni ya Allah. Demi sesungguhnya aku tak pernah komplain pun sama ya Allah. Itu yang Allah Ta'ala suruh takkan kaki keluar 2 pancuran air, maka satu untuk minum, satu untuk mandi. Sokoh penyakitnya. Malah Allah gantikan pula isteri dia, anak-anak dia ramai, segala. Disampaikan 30 ke 35 orang anak. Macam tu. Dulu jangan cerita umur panjang. Kan? Lepas tu anak pun ramai. Kan? Yang mana 3 ujian ni sebenarnya syaitan yang minta, iblis minta ni. Bagi aku uji ni Nabi Ayub. Allah Ta'ala kata, go on, proceed, silakan. Bila dia uji Nabi Ayub, pertama dia uji kehilangan harta benda. Ujian harta benda. Nabi Ayub terlahir dari keturunan yang kaya, sepeninggalan ayahda Nabi Ayub. Dia mewarisi keseluruhan harta kekayaan, sangat besar nikmat yang diterima, antaranya haiwan ternakan yang berlimpah, kebun yang luas,
harta yang banyak, isteri yang cantik dan solehah, serta keturunan yang taat, namun nikmat tersebut tidak membuatkan dia sombong dan lalai, sebab hartanya sentiasa digunakan untuk sedekah pada orang. Dan Allah tidak menyisakan harta kepadanya dan keluarganya. Bila Allah Ta'ala izinkan hilang segala kekayaannya, dia tak pernah mohon, malah tetap sabar. Itu Nabi Ayub. Jadi 3 in 1 tau. Allah uji di Nabi Ayub ni. Yang berlaku dalam banjir, Nabi Ayub rasa harta benda habis, satu benda tidak tersisa ayatnya. Tak ada tinggal satu pun. Orang tu mungkin contohnya macam Abang Nabi Yusuf semalam dia uji habis. Dia kata rumah orang lain lumpur masuk dalam rumah, dia rumah masuk dalam lumpur. Nabi lah langsung rumah pun tak apa. Jadi dia memang kuat lah, memang kuat. Tu kata tadi kan, maknanya apa yang diuji kita boleh tengok lah, ambil pengajaran lah. Ya? Mana tidak tersisa satu pun harta. Tapi orang lain mungkin ada duit dalam bank lagi, mungkin ada kereta yang boleh diselamatkan lagi, mungkin masih ada keluarga. Kemudian kehilangan keturunan. Ujian yang kedua, maknanya iblis minta tolong ni, aku nak uji pula ni anak keturunan dia pula. Maka iblis tak suka melihat ketaatan Nabi Ayub, maka makin bertambah setelah Allah mencabut nikmat kekayaannya. Dia mencabut kekayaan, makin rapat, makin dekat dengan Allah. Maka ketika anak-anak Nabi Ayub sedang berada di rumah saudaranya, iblis meroboh ke rumah tersebut sehingga anak Nabi Ayub meninggal dunia. Maka iblis menggoda Nabi Ayub dengan membawa kabar duka ni, anak-anak engkau meninggal semua. Tapi apa keadaan Nabi Ayub? Nabi Ayub tetap teguh dengan keimanannya, kerana Nabi Ayub yakin bahawa anak-anaknya adalah milik Allah. Maka anak-anaknya akan masuk dalam syurga katanya. Maka semakin gagallah iblis ini menggoda. Itu yang ketiga tu, bawa pula ujian penyakit yang sangat dahsyat. Dalam keadaan sakit yang parah, Nabi Ayub tidak pernah meninggalkan kebiasaannya, tetap beribadah dan berzikir kepada Allah, tetap sabar dan tidak mengeluh sedikit pun. Itu cerita dia. Jadi tubuh Nabi Ayub semakin kurus, tenaga semakin lemah, wajah semakin pucat, dan Nabi Ayub semakin dijauhi orang-orang lain disebabkan oleh penyakitnya. Namun isterinya yang salihah setia menemani beliau, menemani baginda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah dia. Dalam keadaan Nabi Ayub ini diuji dengan penyakit, itu sebab kita kena belajar. Kita kena belajar. Itu sebab kalau kita beriman kepada Allah, kepada Rasul, kan? Maka salah satunya kita kena beriman dan percaya pada kisah-kisah. Yang kisah-kisah ini untuk diambil iktimam. Itu sebab bila kita bandingkan dengan Nabi kita sebutkan Nabi kita kan, sedangkan Nabi pun ampunkan umat. Kenapa kau tak boleh ampunkan umat? Kenapa kau tak boleh ampunkan ke kawan kau? Kenapa kau tak boleh maafkan saudara-saudara kau? Mau cakap, jadi ayat kita apa? Itu Nabi, aku ni bukan Nabi. Kalau Nabi dengar tu betul-betul Nabi kecil hati. Sebab akhlak Nabi yang baik ini untuk kita ikut, untuk kita teladani, kan? Kalau Nabi buat apa? Itu kan paling baik sekali. Kalau kita ada start dalam salah, Nabi buat apa aja? Nabi sabar, semayang dulu, kan? Anak kau ni accident dengan dia kau, dia ajak ambil wudu dulu, ambil wudu dia semayang. Allah, tenangkan nanti dia tak nak pergi terus kita kejar-kejar. Ada orang marah, orang marah, kau ni anak kau ni dah macam ni, kau macam ni, sebab dia nak tenangkan nanti dia dulu. Dia dengar anak accident tu, susah hati dia. Kuat tak kita ni? Kalau kamu tu tuan, kan? Kalau seorang anak murid saya di Pulau Pinang, anak murid debat saya dulu, sehari sebelum hari raya haji tahun ni, sebelum PKP, sebelum ni lah COVID ni datang, suami dia bawa anak naik motor, accident berlanggar pada kereta. Ada satu kereta langgar, tercampak dalam parit suami dia mati dalam keadaan sujud. Serta-merta ke tempat kejadian, tapi keadaan sujud dalam parit. Anak dia tak sadar, koma beberapa hari tak sedar, bawa masuk ke hospital. Setelah 3-4 hari anak dia sedar, dia tanya Abi, mana Abi? Dia tanya ayah dia. Jadi mak dia kata, sabarlah, ni Abi ni Abi di tempat jauh, nanti kita jumpa. Nanti janji tau, dah baik kita jumpa Abi dia. Lepas tu 2-3 hari tu kena bawa rawatan susulan anak tu, accident sekali lagi. Accident kali ni naik kereta agak pokok.
Kalau pokok anak yang tadi itu pula meninggal dalam tempoh seminggu, 2 kali keluarga suami dengan anak yang bayangkan. Sepupu saya seorang dalam tempoh seminggu suami dengan anak yang ambil dua-dua sebab aksiden. Jadi ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada Allah betul. Saya fikir bayangkan kita kehilangan 2 orang yang rapat kita dalam tempoh terdekat. Tapi rujukan kita tahu. Ingat Nabi tadi. Ingat Nabi macam mana? Nabi hilang Siti Khadijah. Nabi hilang bapa saudara. Macam mana cara Nabi menghadapinya? Itu yang kita ambil. Nabi sedih. Nabi kata tak salah. Sedih itu tak salah. Cuma jangan beratap. Jangan meroyan. Dan macam setengah orang tu dekat hospital, hantu-hantu kepala keliling. Hidup balik kan? Tu dia. Keadaan. Walaupun sesukar mana pun kita tengoklah macam mana yang dihadapi oleh Nabi Ayub, sesukar macam mana pun tak pernah mengeluh dan mengadu kepada manusia. Bahkan baginda mengadu kepada Allah dengan katanya, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedangkan Engkau lah yang paling mengasihani dari segala yang lain yang mengasihani. Allah, ayat Nabi Ayub. Ya? Jadi ini adalah peringatan bagi orang-orang yang berakal. Ya? Jika manusia yang waras akalnya, kalau membaca kisah Nabi Ayub AS, mereka akan sedar dia bukan buat benda yang lain, benda yang orang biasa tak buat. Bukan buat benda-benda ajaib pun tak ada, tapi dia buat tu, itulah sikap yang manusia boleh buat. Cuma kita tak buat. Kan? Kita mengeluh, kita marah macam-macam. Kenapa macam ni? Kenapa tak boleh gelar emas untuk saya? Contohnya, orang buat sekilas kepala itu. Kan, merumut kenapa duit belanja tak cukup, merumut kenapa tak dapat itu, kenapa ini. Ya. Minyak naik, marah. Minyak naik, marah. Semalam diumumkan minyak turun, marah juga. 1 sen, marah. Lepas 1 sen, marah juga. Dia nak umumkan, dia fikir-fikir balik sebenarnya. Benda tu saja aja lalu. Dekat berita tu tulis, masuk minyak turun 1 sen. Kepada RM2.99. Orang tetap marah sebab apa sebenarnya? Bukan dimarah, nak tengok suara kita pun. Kita ni suara apa yang keluar? Kan? Kau tengok. Dan kalau kita tengok bagaimanakah disebutkan bagaimana 2 malaikat ni dihantar. Kau pergi tengok apa yang dia cakap. Kalau Allah bagi kita ujian sakit kan, sakit ni kepala, berat kepala, tak boleh bangun pagi. Adik saya baru dia kena Vertigo. Saya pun tak tahu Vertigo tu apa. Saya baru tahu Vertigo tu rupanya dia nampak semua pusing-pusing. Rupanya ada satu pertumbuhan tu dah tekan saraf otak dia tu, menyebabkan dia tak boleh, dia nampak sengit ke semua. Muntah-muntah dari pagi sampai malam. Rupanya bila dia tengok dia punya telinga dia tu, dekat dalam saraf telinga tu dia dah himpit otak dia tu. Rupanya patut nak kena operate. Belah sini kat telinga. Belah sini buka, buang semua ketumbuhan-ketumbuhan tu, buang. Allah uji. Jadi kalau tu Allah Ta'ala hantar malaikat, tengok apa dia cakap. Bila malaikat tu dengar dia kata, agaknya Allah saja bagi sakit ikut, biar aku boleh rehat. Alhamdulillah. Agaknya Allah bagi aku ni sakit ni, biar aku tak payah buat catering minggu ni. Minggu catering tak berhenti. Sah yang berjual kan, tahulah masak sadap. Bagilah orang lain pula. Kan? Warning nak masak ni. Dan bertukar dia punya ramuan. Kan? Tak apa, berehat. Agaknya Allah bagi aku rehat ni. Berehat, syukur. Kemudian bila lapor balik ke Allah Ta'ala, ya Allah, dia bersyukur, ya Allah kau bagi dia sakit. Dia kata mungkin kau nak bagi dia rehat. Maka Allah Ta'ala kata apa? Kalau dia bersyukur, kalau dia mati tentu aku masukkan dia ke dalam syurga. Dan kalau dia hidup akan aku gantikan daging dan darahnya dengan daging dan darah yang baru. Itu sebabnya orang yang elok daripada sakit tu fresh pun benda nak buat. Dia nak basuh kereta, dia nak basuh rumah, dia nak sapu laman, dia nak masak segala jenis binatang nak dia masak. Kan? Tapi itulah dia. Kan? Allah Ta'ala bagi. Tetapi kalau dia mengeluh, kenapalah kepala sakit macam ni? Aduh, peninglah, mati lagi baik. Mati lagi baik ke? Maka pada ketika itulah
Bila sampai kepada Allah, Allah Ta'ala kata, suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Allah tak peduli dengan kita lagi tahu kan. Jangan sampai Allah berpaling daripada kita. Ya. Sebab betul-betul tuan-tuan muslim, manusia ni tak lagi daripada ujian dan pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah Nabi Ayub alaihissalam ni. Yang pertamanya apa? Sabar. Kadang-kadang tak dapat dia bersabar, walaupun apa dia sabar udin. Namun isteri dia sabar ya. Nama anaknya Sabrina, Sabran, Sabir. Segala jenis sabar, namun keluarga itu tak agak sabar. Sabar banyak-banyak. Penting umat Islam memahami sikap sabar supaya penyakit yang menimpa tidak merugikan kita, bahkan dia merupakan modal untuk kita bawa ke akhirat nanti untuk meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran yang kedua, peranan isteri, sokong suami. Berapa banyak suami yang ditinggalkan oleh isteri? Ada suami sakit, malah dia letak kat mama dia pun tinggalkan tutup pasar. Ada. Tak wangi je dia nak, tak musuh tak nak. Tapi suami yang meninggalkan isteri yang sakit lagi ramai. Lagi ramai tuan. Orang buat kebanyakan dia jaga. Sabar, dia kata, abang makan bang, tunuk dia orang, taklah sakit, apa? Cemoy, apa? Degil pula tu, kan? Oh ya, penting kepada orang tua ni kan. Sabar banyak-banyak. Kemudian begitu juga orang sekeliling macam tadi yang bersuara tadi, apalah dosa tu, cuma cakap elok. Pergi rumah orang yang sakit ni cakap elok. Kau berapa lama sakit dah? 3 hari dah sakit. Ubat apa dia bagi? Ubat dia awal. Kau makan je aku dulu jam tu lah. Lepas 3 hari je tu okey dah. Kau insya makan je. Ikut dia cakap doktor. Iya. Macam tu. Ini kat kau berapa hari ke dah? 3 hari. Kau standby lah. Kau nak dulu macam tu lah. Lepas 5 hari padam. Kau hajar pun lah. Cuba dah cakap elok-elok sikit membina. Walau macam mana susah sekalipun, walaupun sakit dah tak ada harapan dengan cakap elok. Cakap elok. Macam mana orang sakit kanser kan. Anak murid tempat saya, dia buat kajian di USIP, Institut Islam Malaysia, dia buat kajian. Lebih 90% orang yang meninggal sebab kanser akan meninggal pada hari dan bulan yang baik. Cuma tengok. Dia akan meninggal pada Isnin, Khamis, Jumaat, Rajab, Syaban, Ramadan. Ada tu. Cuma tengok ni, kalau ada dari keluarga yang meninggal dunia sebab kanser, betul tak dia meninggal pada hari dan bulan baik? Macam mana tak baik? Kadang-kadang orang kanser, badan dia makin lemah. Doktor cakap dia tinggal lagi 2-3 bulan ni. Contoh, doktor cakap dengan dia, soalan bocor. Dia dah tahu dah dia nak mati bila. Tuan-tuan, pasal ni panjang umur. Ya, tapi dia dah tahu lebih kurang lah. So apa dia buat? Dia keluarkan semua duit dia 50,000 yang ada dalam bank tu. Mak, ni 20,000 mak akan dapat pergi umrah. Ni lagi 10,000 ni mak bagi kalau kata tu nak jaga. Yang lagi 18,000 ni mak 18,000 mak bagi sibu kat semua masjid yang ada kat balik ni. Untuk pembinaan wakaf masjid ke apa semua, sekolah buat apa-apa kat masjid tu. Kemudian ni lagi 2,000 kalau beli top up. Beli top up apa? Sebab apa? Nak telefon seorang-seorang nak minta maaf. Contoh. Kesian lah tu. Kan mana kata Nabi sebut orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematian dia. Itu dia. Itu sebab saya kata memang hebat. Saya tengok saudara-saudara saya yang kanser semua tinggal pada hari yang paling baik. Betul yang mula, ya pasal tadi bukan anak-anak mungkin depan saya. Betul lah kata. Itu sebabnya kita kena redha kan. Penyakit Allah bagi kat kita ni. Ya. Begitu juga sakit bukanlah ukuran kemuliaan atau kehinaan seseorang. Orang tersilap
Kadang-kadang nampak orang kena COVID langsung pulau kan dia. Jangan macam tu. Dia kena COVID, lagi kita rapat dengan dia dengan cara apa? Bukan dia rapat jarak. Pergi ke rumah dia, hantar makanan, hantar bantuan, bagi duit belanja. Contoh orang nak sedekah. Sedekah. Nampak tak? Jangan kita menghina pesakit macam apa Nabi Ayub kan? Tinggal dengan dia kan? Sedangkan kalau kita menghina pesakit itu, bertambahlah dosa kita. Malahan bertambah pula martabat orang itu di sisi Allah. Lagi kita tutup, lagi banyak pada orang itu. Tuan-tuan, akhirat besok bila dibuka mahkamah mahsyar, buka mahkamah mahsyar, semua ramai bergantung depan kita. Semua menuntut hak dia. Ini pernah kutuk aku dulu ya Allah, kita punya pahala dia. Dia dulu kata aku macam-macam, dulu dia buat macam ni, berfitnah aku usah ambil lagi pahala. Dulu beratur dekat pejabat pos, aku beratur panjang, dia tetap kenal kat orang kaunter. Langsung pergi ke depan dia, ambil satu ni pahala. Ingat kayangan-kayangan kan? Tak ada. Kono kan? Sudahnya beratur panjang, pahala dah habis. Pahala dah habis, ya Allah, pahala dah habis. Dia beratur panjang lagi, apa cer? Ya? Maka Allah Ta'ala kata apa? Sebabkan pahala kau dah habis, dosa orang tu pula kau tangguh. Itu macam mana? Ya? Pahala dah lah, tak sebab apa. Mengutuk orang pula lagi. Saya siur kerja tuan-tuan jangan buat. Yang keempat pengajarannya, bermangadulah kepada Allah, bermunajatlah kepada Allah. Ambil peluang ketika sakit tu, minta banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Sakit lutut adalah sakit tumit pijak sikit, aduh kan? Daripada duduk, payah nak bangun-bangun, payah nak duduk, payah semua. Maka bila sakit, Allah kau bagi, minta terus. Masa sakit, minta terus. Semayang kan, orang lama kan? Gampai orang lama kat masjid. Tengok masa rukuk, masa lutut, tengok lutut berbunyi terak, tak apa jom orang tu sujud. Allah, seorang sakit. Tapi jangan umur. Tapi kita berdoa kepada Allah, minta banyak-banyak. Kemudian berusaha. Dalam kisah ini juga bila Nabi Ayub hentakkan kaki keluar air dan mandi dan kena minum. Kenapa? Sebab nak tunjukkan kita kena usaha merawat penyakit itu. Bukan tunggu dekat isteri, kena usaha juga. Kemudian apa dia? Matlamat daripada ujian sakit. Itulah yang disebut oleh Nabi. Nabi kata tidaklah seorang Muslim yang ditipu satu penyakit dan keletihan, kegusaran, kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah SWT akan menghapus dosa kesalahan-kesalahannya. Jadi kesimpulannya tuan-tuan dan saudara, itu perkataan yang ditunggu hari. Kesimpulannya makna Nabi itu. Kesimpulannya tak ada manusia yang terlepas daripada ujian. Apabila seorang itu diuji dengan penyakit, hendaklah dia insaf dan sedar bahawa Allah ingin menghapuskan dosanya dan mengangkat martabatnya jika dia bersabar, dan hendaklah dia memperbanyakkan istighfar dan bermuhasabah diri selain berusaha mengobati penyakitnya. Adapun ahli keluarga dan teman sekeliling hendaklah membantu. Ya, janganlah kita dengar jatuh kuasa masjid tak sihat, jom kita ramai-ramai pergi. Itu sunnah Nabi itu. Nabi 3 hari tak dapat sahabatnya pun apa yang Bakar dia dah makan. Tak dapat Umar, mana Umar pergi sini Rasulullah. 3 hari je Nabi tanya. Kita sebulan baru tanya. Contoh kan, baru perasan. Sebab kita tak adalah hari-hari nak menjaga dia kan. Dah sebut, lama tak nampak anjing pun. Mana pergi dia? Dia kahwin. Oh, patutlah tak nampak. Dulu masa dia jadi bapa tunggal, elok kat masjid. Tapi bini muda langsung tak datang. Menghadap bini pula. Contohlah kan. Jadi kan tanya dengan dia sakit, ya bang, jomlah ajaklah Imam Yusuf, jom kita pergi ziarah, jom. Pagi jangan kau hidangan kosong, kau lah makan. Kawan tu suka makan apa? Oh dia sakit ni tak boleh makan tu, tak boleh makan ni. Bawa buah. Itu kan. Bawa. Dia tengok nampak tu, lah datang ramai. Kita orang, kawan-kawan kita tak ada, kita mesti datang ziarah. Sono ni mana? Alhamdulillah. Ada perubahan sikit dah. Katakan betul.
Kau pergi urut ni, takut punya kaki ni terseliuk. Dia pun pergi urut. Ada kurang tak? Ada orang tanya. Kalau mau urut kurang kaki saya tak nak urut. Kurang sakit nak saya urut. Itu ayat abah-abah saya tu. Abah-abah saya tu kurang tak kaki. Kalau kurang kaki saya tak nak urut. Kurang sakit nak. Abah-abah saya macam tu lah. Ya dah bergurau lah dia. Sebaik anak dia tak macam tu. Ada orang datang daripada Kedah, datang peminat kat Negeri Sembilan, dia kata kita punya cadangan 10,000 sebuah satu. Abah-abah saya kata kalau boleh jangan sebuah satu, kalau boleh biar sebuah sepasang, takut kasut sebelah ni. Abah-abah sekarang dia orang tergelak lah orang tu. Ada je berubah orang. Jadi kita kena baik-baik kan, teman, beri rangsangan, bagi semangat pada yang sakit kan, supaya dua-dua dapat ganjaran, dapat pahala. Dan kita juga di akhir kisah Nabi Ayub, Allah SWT memuji sifat sabar dan memuji sikap dia sentiasa kembali pada Allah, kerana itulah yang diinginkan olehnya daripada hamba-Nya. Apabila Allah SWT memuji mereka, dengar orang sakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masalahnya orang kita cakap nak mampu pun ada tu. Tak. Sebenarnya penyakit itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah dia datang, kepada Allah dia kembali. Dia tu tak semestinya orang tu, termasuk juga penyakit tu. Kalau Allah Ta'ala izinkan jadi, Allah Ta'ala tak izinkan tak jadi gitu. Ya, dan begitu juga dia membawa pengajaran kepada kita, kembalikanlah kepada Allah. Banyak kali dalam kehidupan kita, betul tak? Bergantung kepada manusia kita akan kecewa. Bergantunglah kepada Allah. Dia je boleh tolong kita. Sekali dia tak tolong kita, kita marah. Bergantung kepada Allah. Macam di Lembah Kelang tu, yalah orang dah ready lah. Banjir ni standby, Kedah, Pahang, Terengganu, Kelantan. Sangka-sangka selama KL kena macam tu, topik lain pula korban tu betul. Kan? Dia tak bersedia. Jadi memang bantuan tentu lambat. Sebab dia akan rasa tempat lain. Kalau jadi pun tak seteruk ini. Jadi kena saranan kita sabarlah banyak-banyak. InsyaAllah bantuan sedang digerakkan. Malahan banyak NGO pergi. Di Hulu Langat tu punya ramai orang pergi sampai tutup dah jalan sekarang, tak bagi orang masuk. Dah marah pula, nak bagi bantuan pun marah. Ni Yahudi ke apa? Cubalah sabar. Dia tak bagi masuk sebab jalan masuk tu dah terlalu banyak, jadi mendap tanah-tanah je kan. Tu sekarang hanya agensi yang tertentu je nak bagi barang, bagi dekat Allah, dia akan sampaikan. Itu saja. Tolonglah tu apa yang kita suarakan kan awal-awal tadi. Allah Ta'ala bagi nak tengok suara mereka, nak dengar suara mereka. Apa suara itu? Jadi bersuaralah yang baik-baik. Jadi itu saja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan, Allah sekalian. Bersuara kata, orang kata budak-budak membuat agalah nak menolong buah berangan kan? Kalau ada silap dan salah, dia kata tidak dicaci jangan. Orang pantun kita jawablah kan? Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Walaupun ceramah sudahlah taman benda yang baik, simpan di dalam jiwa. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke tanjung. Hati terkadang mulut menyebut, ya sebaik masjid Al-Muntakim menyebut rasa dan junjung. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Dan